Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan ummul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Sayuti yang telah mengarang kitab Tahsil Jalalain. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rumhia, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan bersua pada pagi ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Ta'ala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu kitab yang saya akan baca setiap pagi. InsyaAllah kalau tidak ada pengajian-pengajian taklifi ataupun yang bersangkut paut dengan masjid, dengan pihak masjid ataupun dengan pihak surau, maka insyaAllah setiap pagi kita akan baca tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ni tuan-tuan, kitab tafsir Jalalain. InsyaAllah saya akan gunakan kitab ini. Tafsir Jalalain yang telah diterjemah kitab ini kepada ke dalam bahasa Melayu dan dikarang tafsir Jalalain ini oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu yang akhirnya diberikan nama sebagai tafsir Jalalain, dua jalal. Dua jalal, iaitu yang pertamanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi insya-Allah setiap pagi jam 9.30 pagi insya-Allah kita akan baca kitab tersebut untuk sama-sama kita kongsikan segala isi kandungan Al-Quran. Insya-Allah semoga kita mengharapkan sedikit perkongsian setiap pagi kita mulakan dengan membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba sama-sama memahami isi kandungan Al-Quran tersebut dan kita harapkan semoga Allah SWT memberikan kebaikan besar, lebih-lebih lagi syafaat daripada Al-Quran ke atas kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, untuk pertemuan kita yang pertama pada pagi ini kita akan mulakan daripada suratul Fatihah. Dan insya-Allah selesai daripada tafsir surah Fatihah nanti kita akan baca juzuk 30, kemudian diikuti 29, 28, kemudian barulah masuk balik juzuk 1 ataupun suratul Baqarah. Kita akan mula ambil daripada surah pendek-pendek. Surah pendek-pendek untuk yang pertamanya mudah kita menghafal, kemudian ayat-ayat yang biasa kita baca dalam Al-Quran. Jadi setidak-tidaknya kita tahu apa maksud sebalik daripada ayat-ayat yang kita bacakan di dalam solat tersebut insya-Allah. InsyaAllah kita akan mulakan dengan bacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bermaksud mafhumnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin,
yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai iaitu Yahudi, dan bukan juga mereka yang sesat iaitu Nasrani. Tuan-tuan. Jadi itu 7 ayat. 7 ayat suratul Fatihah yang kita bacakan nanti, yang telah kita bacakan tadi, dia menjadi pertamanya sebagai pembuka ataupun muqaddimatul Quran. Bila kita buka saja Quran, tuan-tuan, kita akan jumpa surah yang pertama di dalam Al-Quran. Dalam 114 surah yang berada dalam Quran, maka surah yang pertama itu adalah suratul Fatihah. Diletakkan suratul Fatihah sebagai permulaan surah ataupun permulaan Al-Quran ataupun permulaan daripada surah-surah Al-Quran, kerana dia juga dipanggil sebagai Mafatihul Kitab, sebagai pembuka Al-Quran. Dipanggil Mafatihul Kitab atau Muqaddimatul Quran atau Muqaddimatul Kitab. Kita beli buku, kita beli kitab ataupun apa sekalipun buku yang kita beli, dia ada muqaddimah, dia ada pendahuluan. Jadi dalam pendahuluan Al-Quran ini, itulah suratul Fatihah. Kerana apa, tuan-tuan? Disebut oleh para ulama bahawa segala isi kandungan Al-Quran, ada 6,000 ayat lebih itu, tuan-tuan, semuanya tadi terkandung di dalam suratul Fatihah. Terkandung dalam suratul Fatihah. Kemudian suratul Fatihah tadi itu pula, tuan-tuan, semua isi kandungannya terkandung pula dalam basmalah, iaitu bismillah yang kita bacakan sebelum daripada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh kata apa? Surah ini termasuk suratul Maki. Suratul Makiyah. Suratul Makiyah. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, 6,000 ayat tersebut ada terbahagi kepada 2 kumpulan. Terbahagi kepada 2 kumpulan. Yang pertama dipanggil Makiyah dan yang kedua dipanggil Madaniyah. Suratul Makiyah dan juga suratul Madaniyah. Sebahagian daripada 114 surah itu termasuk suratul Makiyah dan sebahagiannya termasuk suratul Madaniyah. Suratul Madaniyah. Apa yang dikatakan suratul Makiyah? Mengikut kebanyakan para ulama dalam menafsirkan pengertian suratul Makiyah, iaitu dan suratul Madaniyah ini, yang dikatakan suratul Makiyah itu ialah surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam di Mekah. Di Mekah. Dan sebahagian ulama menyatakan bahawa yang dikatakan suratul Makiyah itu, kebanyakan ulama menyatakan bahawa yang dikatakan suratul Makiyah itu ialah surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah Nabi. Sebelum hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Yathrib. Jadi setiap ayat ataupun surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil surah Makiyah. Dan setiap ayat ataupun surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada hijrah itu dipanggil suratul Madani. Dipanggil suratul Madani ataupun suratul Madaniyah. Ayat-ayat Madani ataupun surah-surah Madani. Tapi kebanyakan ulama menyebutkan bahawa yang dikatakan Madaniyah itu ialah surah-surah ataupun ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada hijrah. Selepas daripada berlakunya peristiwa hijrah, setiap ayat ataupun setiap surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil suratul Madaniyah ataupun dipanggil suratul Madani.
Jadi tuan-tuan, suratul Fatihah ini termasuk dalam suratul Makkiyah. Walaupun ada pandangan ulama menyebutkan bahawa suratul Fatihah ini dia termasuk suratul Madani. Ada ulama kata suratul Makki, ada ulama kata suratul Madani. Dan ada juga ulama menyatakan bahawa dua-duanya betul. Dia juga dipanggil suratul Makki dan juga dipanggil suratul Madani. Kerana apa? Kerana suratul Fatihah ini satu-satu surah yang diturunkan oleh Allah SWT dua kali. Dua kali diturunkan oleh Allah SWT, yang pertama di Makki dan yang kedua di Madani. Di Madinah. Yang pertama diturunkan di Mekah dan yang kedua diturunkan di Madinah. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Jangan kita rasa kebingungan. Yang mana betul? Ada ulama sebut Makki, ada ulama sebut Madani. Dua-dua betul. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ada riwayat menyebutkan bahawa diturunkan dua-dua. Yang pertama diturunkan di Mekah dan yang kedua diturunkan di Madinah. Hebat tak hebat suratul Fatihah ni tuan-tuan? Allah SWT turunkan suratul Makkah atau suratul Fatihah ni tuan-tuan, satu-satu surah yang Allah SWT turunkan kepada Nabi by hand kepada Nabi. Satu-satu surah yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala sampaikan by hand kepada Nabi SAW. Lain-lain tuan-tuan, lain-lain surah, lain-lain ayat tuan-tuan, semuanya Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW melalui Jibril AS. Tetapi tuan-tuan, satu-satu surah yang Allah Ta'ala bagi by hand kepada Nabi, tidak melalui Jibril AS, iaitu suratul Fatihah. Melalui peristiwa daripada Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Ketika Mi'raj, Nabi SAW datang menemui Allah SWT. Datang menemui Allah SWT ketika itu tidak diiringi oleh Jibril. Jibril sampai langit ketujuh je tak boleh pergi dah. Rasulullah kata, naiklah bersama aku. Jibril kata tidak. Dia kata, kalau aku naik lagi maka aku akan terbakar. Kemampuan aku hanya sampai di sini je. Allah Ta'ala izinkan, tak lebih daripada langit ketujuh untuk mengiringi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pun naik. Rasulullah SAW pun naik ke langit. Naik ke langit dengan izin Allah SWT, datang menerima Allah. Bagaimana keadaan, sama ada dengan jaga ataupun tidur, itu ada khilaf ulama, wallahu alam. Tapi mengikut pandangan ulama yang kuat bahawa Nabi SAW bertemu dengan Allah dalam keadaan jaga, sedar. Memang bertemu dengan Allah. Bagaimana dia melihat, wallahu alam. Jadi ketika itu tuan-tuan, ketika Mi'raj, ada dua benda besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW. Yang pertama suratul Fatihah. Nak menggambarkan kepada kita betapa besar dan pentingnya suratul Fatihah ni tuan-tuan, sampaikan Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW suratul Fatihah ini by hand terus kepada Nabi melalui Mi'raj. Satu peristiwa yang sangat besar, sangat agung. Peristiwa agung tuan-tuan, bertemu dengan Allah SWT, Nabi SAW. Nak menunjukkan pentingnya ataupun besarnya, agungnya suratul Fatihah ni. Dan yang kedua, dalam peristiwa Mi'raj itu juga Allah SWT berikan kepada Nabi, iaitu ibadah solat, pensyariatan ibadah solat. Jadi panjanglah kisahnya bagaimana Nabi SAW mula diberikan oleh Allah SWT 50 waktu, kemudian sampailah 45, 9 kali Nabi berulang alik naik bertemu dengan Allah SWT sehinggalah dikurangkan 5 waktu. Itu panjang. Itu kita cerita nanti Mi'raj tuan-tuan, kalau panjang umur. Cerita Isra' Mi'raj. Jadi suratul Fatihah ni tuan-tuan termasuk suratul Makki. Suratul Makki, dan kebanyakan ulama meletakkan dia dalam golongan suratul Makki. Yang Allah Ta'ala turunkan di Mekah ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada 7 ayat. 7 ayat. Walaupun khilaf ulama, ada berkhilaf di antara mazahib, di antara mazhab-mazhab. Kalau mengikut mazhab Syafi'i kita, yang dimaksudkan dengan 7 ayat tu bermula dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Maliki Yawmiddin. 4. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. 7.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Itu yang dikatakan 7 ayat. Tapi bagi pandangan ulama atau mazhab lain yang menolak bahawa basmalah itu sebahagian daripada suratul Fatihah, mereka mulakan ayat pertama daripada suratul Fatihah itu iaitu Alhamdulillah. Dan meletakkan bahawa basmalah itu hanya sunat dibaca. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan meletakkan basmalah itu sebahagian daripada suratul Fatihah. Dalam 7 ayat tadi tuan-tuan, basmalah itu ayat pertama. Alhamdulillah itu ayat kedua. Dan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu tuan-tuan satu ayat. Tapi bagi sebahagian pandangan yang lain yang tidak meletakkan basmalah itu sebahagian daripada suratul Fatihah, maka ayat yang pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, dan di basmalah itu hanya sunat dibaca. Sampailah ghairil maghdub, sampailah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang tu ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu ayat yang ke-7. Tu berbeza pandangan. Tak jadi masalah. Jadi tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, mereka tidak membaca basmalah secara jihar sebagaimana mereka membaca suratul Fatihah. Kerana mereka membaca dengan sir, mengikut mazhab mereka di sana. Mereka menyatakan bahawa basmalah itu bukan sebahagian daripada suratul Fatihah. Jadi jangan pelik. Jangan kita rasakan tuan-tuan kalau kita tak baca basmalah itu di tempat-tempat lain tak sah. Kalau kita tak sah. Kerana suratul Fatihah itu adalah salah satu daripada rukun solat. La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat, Nabi kata, kecuali dengan membaca suratul Fatihah. Tidak ada solat, maknanya tidak sah solat kecuali dengan membaca Fatihah. Jadi Fatihah tu di mana? Kalau mengikut mazhab Syafi'i, bermula dengan basmalah, diikuti dengan Alhamdulillah, kemudian diikuti dengan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampailah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tuan-tuan kalau tak baca basmalah tadi, kalau mengikut mazhab Syafi'i kita, maka tidak sah. Maka wajib kita tuan-tuan membaca basmalah. Itu yang dikatakan 7 ayat tadi. Kemudian tuan-tuan, Syekh kata, Syekh dalam muqaddimah suratul Fatihah ini, ni muqaddimah, kita tak masuk lagi dalam intipati isi suratul Fatihah. Kita baru bicara tentang muqaddimah ataupun pengenalan suratul Fatihah. Kandungan surah secara umumnya, isi kandungan secara umumnya suratul Fatihah ni tuan-tuan mengandungi pengertian Al-Quran yang agung, merangkumi prinsip dan cabang agama. Dalam suratul Fatihah ini terkandung segala isi kandungan Al-Quran yang merangkumi kepada prinsip dan juga cabang-cabang agama. Itu sebab kalau kita lihat bermula dengan akidah, ya, Allah Ta'ala sebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, memperkenalkan Allah SWT yang mempunyai sifat Rahman, Ar-Rahim. Kemudian Allah Ta'ala perkenalkan lagi dirinya, Alhamdulillahirabbil alamin, puji-pujian bagi Allah. Siapa? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, ataupun Tuhan yang mentadbir al-alamin, alam semesta ni tuan-tuan. Ar-Rahmanir Rahim. Ini prinsip, ini iman. I'tiqad, akidah yang perlu kita pasakkan. Sampailah Maliki Yaumiddin. Kemudian bila sampai saja Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ ada menyebutkan tentang furuk-furuk agama, benda yang bersangkut paut. Dalam tafsir ulama menyebutkan ia bersangkut paut dengan fiqah, dalam fiqah tadi ada ibadah, ada munakahat, ada bai', jual beli, sampailah jenayah, hukum jenayah. Semuanya ada dibicarakan dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Sampailah termasuk dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab, yang ditafsirkan daripada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tuan-tuan. Ianya menyentuh perkara yang berkaitan dengan akidah, ibadah, perundangan, keimanan terhadap hari kebangkitan. Tu Maliki Yaumiddin tu bicara tentang hari kebangkitan. Maliki Yaumiddin, raja bagi segala raja pada hari kemudian, raja di atas raja bagi hari kemudian. Ad-din tu dengan makna hari kemudian, hari akhirat. Keimanan terhadap hari kebangkitan, sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik tadi. Itu sifat-sifat Allah.
Sifat-sifat Allah SWT yang indah, kewajipan mengesakannya di dalam ibadah, memohon pertolongan dan doa. Pedoman untuk mencari hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ni kita minta hidayah Allah. Ya Allah, Tuhanku, tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus bagaimana? Jalan yang lurus sebagaimana yang telah kau nikmatkan kepada mereka-mereka yang terdahulu. Ini tuan-tuan dalam ayat tersebut. Dan jalan yang lurus serta menghindari jalan-jalan yang terpesong. Jangan, kita dah minta jalan lurus pada Allah SWT. Ya Allah, Tuhanku, berikan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Sebagaimana jalan yang lurus yang telah kau berikan kepada mereka-mereka yang terdahulu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini kita minta. Kemudian dalam masa yang sama kita minta supaya jangan Allah Ta'ala pesongkan kita. Jangan Allah Ta'ala pesongkan kita sebagaimana mereka-mereka yang telah Allah Ta'ala pesongkan terdahulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulama tafsir menafsirkan ghairil maghdubi alaihim tu, tuan-tuan, iaitu Yahudi. Golongan yang dimurkai. Yang dimurkai oleh Allah SWT, yang dimarahi oleh Allah SWT. Ghairil maghdub. Maghdub ni dengan makna yang dimarahi, yang dimurkai. Siapa? Yahudi. Orang Yahudi ni degil. Berapa banyak, tuan-tuan, kalau kita baca sejarah, bermula daripada zaman Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ibrahim melahirkan dua anak Nabi. Dua anak yang diangkat oleh Allah SWT menjadi Nabi, iaitu Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ishaq. Daripada Nabi Allah Ishaq itu lahirnya Nabi Allah Yaqub, kemudian Nabi Allah Yusuf. Di situlah lahir kaum Yahudi, dipanggil Bani Israel. Dan kebanyakan daripada kalangan mereka ini, tuan-tuan, sejarah hitam yang Allah Ta'ala lakarkan sendiri dalam Al-Quran. Di antaranya, tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala panjangkan umur nanti kita baca Suratul Baqarah, di dalam tu ada ayat-ayat yang menyentuh tentang sifat kepribadian orang-orang Yahudi ni, tuan-tuan. Daripada dulu awal lagi mereka ni mengingkari nabi-nabi, dakwah yang dibawa oleh nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari nabi, mengingkari Allah. Bukan hanya sekadar mereka mengingkari, bahkan para nabi yang datang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mereka kecam. Bukan tak cukup kecam, bahkan di antara mereka ada yang dibunuh. Sebagaimana Nabi Allah Saleh itu, tuan-tuan, dikerat tengahnya. Dibahagi dua. Na'udzubillah min zalik. Itu biasa para nabi dibunuh oleh kaum Yahudi ni, tuan-tuan, Bani Israel. Itu daripada belah Nabi Allah Ishaq. Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Harun, Musa, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa. Berbeza dengan sebelah jalur Nabi Allah Ismail. Daripada Nabi Allah Ibrahim tadi lahir dua Nabi, iaitu pertama Nabi Allah Ismail 15 tahun kemudian lahir Nabi Allah Ishaq. Jadi Nabi Allah Ishaq tadi melahirkan susul jalur Bani Israel. Bani Israel tadi, tuan-tuan. Kemudian Nabi Allah Ismail tadi melahirkan kaum ataupun bangsa Arab. Itu sebabnya bangsa Arab ni sampai satu ketika dia melalui zaman fitrah, dipanggil zaman fitrah, ataupun dipanggil juga zaman jahiliah. Kerana setelah wafatnya Nabi Allah Ismail AS, ketika itu terputus para nabi, tidak ada nabi selepas daripada Nabi Allah Ismail kepada bangsa Arab. Sehingga kan riwayat menyebutkan 300 tahun, tuan-tuan. 300 tahun tidak ada nabi di dalam bangsa Arab, sampailah kelahiran nabi kita sallallahu alaihi wasallam. 300 tahun lepas tu baru lahir nabi. Ni, tuan-tuan. Jauhnya. Sehingga kan bangsa Arab tadi melalui zaman dipanggil zaman fitrah ataupun zaman jahiliah. Ada riwayat ataupun menyebut pandangan para ulama, mereka yang lahir di zaman fitrah ataupun lahir zaman jahiliah ni, Allah SWT akan ampunkan dosanya kerana tidak ada petunjuk ataupun tidak ada nabi ataupun rasul. Macam kita hari ni tidak ada nabi. Jangan tuan-tuan pula menunggu-nunggu nabi datang. Nabi akhir zaman, nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada lagi Nabi. Nabi SAW tidak sebut bahawa tidak ada lagi Nabi selepas daripadaku. Kerana Nabi SAW adalah penutup bagi segala Nabi. Jadi yang ada siapa tuan-tuan? Adakah kita ni dipanggil zaman jahiliah? Adakah kita ni juga dipanggil zaman fitrah? Sebagaimana mereka-mereka bangsa Arab yang terputus selepas daripada kewafatan Nabi Allah Ismail AS. Kalau katalah di antara zaman Nabi Allah Ismail nak sampai kepada masa kelahiran Nabi SAW itu 300 tahun. Kita hari ni kita dengan Nabi SAW itu ada lebih kurang 1400 tahun, 1500 tahun. Hampir 1400 tahun kita jauhnya. Terputusnya di antara kita dengan Nabi SAW. Tapi walaupun kita lebih jauh, tetapi Allah Ta'ala datangkan para ulama'. Yang Nabi SAW sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Itu sebabnya tuan-tuan kita kena berpegang dengan ulama. Kita ada sandaran pada ulama. Kalau kita tak kembali kepada para ulama, maka sudah barang pasti kita hanya berpegang dengan akal. Akal ni tuan-tuan kalau tak diinstalkan dengan ilmu, maka akhirnya kita akan dipandu oleh nafsu. Na'udzubillah min zalik. Itu sebabnya hari ni walaupun kita seorang Muslim tuan-tuan, tapi 70% kita, kehidupan kita lebih banyak kepada kesesatan. Disesatkan oleh akal yang kosong, dipandu oleh nafsu. Tu akhirnya kita mudah mengutarakan sesuatu tindakan kita itu berpandukan daripada saya rasa. Bahaya. Ini yang dipanggil jahiliah. Dipanggil jahil. Saya rasa. Saya rasa saya tengok isteri saya tu tak ada apa-apa. Okey je Ustaz. Dia kata. Tak ada masalah. Tutup aurat. Dia tutup aurat tadi macam mana pula? Hari ni kita lihat orang tutup aurat. Main gulung-gulung pakai macam bungkus nangka. Sedangkan Allah SWT itu menutup aurat tu bukan macam bungkus nangka. Bukan macam kita bungkus nangka. Ada tertib, ada piawaian, ada SOP. Ini musim-musim SOP ni tuan-tuan. Ada SOP yang perlu kita ikut. Ada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bukan suka-suka. Itu sebabnya kita ni banyak lebih kepada jahil ataupun kebodohan. Tidak kembali kepada ketetapan ataupun piawaian. Nakkan ketetapan ataupun piawaian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ni, tak nak kena balik kepada ulama'. Balik kepada Al-Quran dengan Sunnah. Jadi nak balik terus kepada Al-Quran dan Sunnah. Buka Quran, buka hadis kita. Bukan kemampuan kita untuk terus menafsirkan Al-Quran tadi, untuk mendapatkan maksud yang sebenar di sebalik daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan bukan kemampuan kita untuk menafsir ataupun mengeluarkan maksud-maksud di sebalik daripada hadis-hadis Nabi SAW. Tu akhirnya tuan-tuan kita kena kembali kepada ulama'. Mereka yang cuba memandu kita. Walaupun dahulu di zaman Nabi SAW itu tidak ada ilmu fiqah. Tidak ada ilmu fiqah, tidak ada ilmu tasawuf, tidak ada ilmu akidah. Siapa kata tak ada? Siapa yang kata tak ada? Nabi SAW itu mengajar para sahabat ketika itu tuan-tuan. Walaupun tidak disebut ini ilmu fiqah, walaupun tidak disebut ini ilmu tasawuf, walaupun tidak disebut ini ilmu akidah, tetapi isi kandungan yang sama. Cuma sampai satu zaman tuan-tuan, terutamanya bermula daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab melihat Islam tadi sudah mula keluar daripada Mekah dan Madinah, tanah haram, dan sudah bermula dikenalkan kepada orang ajami. Siapa orang ajami ni? Orang yang luar daripada Arab. Bukan orang Arab. Tindakan pertama yang dibuat oleh Sayyidina Umar iaitu menghimpunkan Al-Quran dan membukukan Al-Quran. Itu sampaikan tuan-tuan, tindakan kerja membukukan Al-Quran tu zaman Rasulullah tidak ada. Tidak berlaku membukukan Al-Quran, kerana setiap sahabat tu ada sebahagian sahabat hafal ayat ni, sebahagian sahabat hafal ayat ni, ada sebahagian sahabat hafal 30. Kemudian dalam penulisan pula tuan-tuan tidak ada istilah membukukan Al-Quran untuk dapatkan sebuah Al-Quran ni tidak ada di zaman Rasulullah. Semuanya setiap kali
Wahyu diturunkan oleh Allah SWT melalui Jibril AS sampai kepada Rasulullah. Rasulullah sampaikan kepada sahabat. Jadi sahabat cepat-cepat, ada sebahagian yang menghafal, ada sebahagian yang tuan-tuan menulis di atas pelepah-pelepah tamar, di atas batu, di atas daun-daun, tuan-tuan, daun-daun kulit-kulit pokok, kulit-kulit pohon tu tuan-tuan ditulis dan tidak dibukukan. Bila mula dihimpunkan, disusunkan semula, tuan-tuan mengikut riwayat sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Itulah mula usaha tadi di zaman Sayyidina Omar, kerana ditakuti takut hilangnya Al-Quran tadi. Kemudian tuan-tuan mula ditulis tuan-tuan di zaman Sayyidina Osman. Itu dipanggilkan Resam Osmani, sehingga kan terjadi 10 kitab Al-Quran yang pertama. Penulisan yang pertama, penghimpunan yang pertama menjadi sebuah mashaf ataupun dipanggil sebuah kitab, dipanggil mashaf. 10 kitab Al-Quran yang pertama, dengan 10 kitab Al-Quran yang pertama tadi, Sayyidina Osman sampaikan kepada setiap khalifah-khalifah yang duduk di bawah jajahan Islam ketika itu. Satu Al-Quran satu tempat untuk jadikan sebagai panduan. Itu sebabnya zaman Rasulullah tuan-tuan tak ada titik. Titik tak ada, baris tak ada, bak tu tuan-tuan kita tak ada titik satu titik bawah, sak tu tak ada 3 titik, tak ada. Semua tu tuan-tuan datangnya selepas daripada kewafatan Nabi, sikit demi sikit. Kerana apa? Para sahabat dan juga para ulama melihat kepentingan tuan-tuan diadakan aturan-aturan untuk memudahkan orang-orang ajami, terutamanya kita membaca Al-Quran. Itu dalam konsep bacaan Al-Quran. Mula diadakan titik di zaman Sayyidina Osman. Kemudian diikuti selepas tu mulalah adanya baris. Baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati, baris sabdu. Mula dibuat. Zaman Rasulullah tidak ada tuan-tuan. Penulisan-penulisan yang berlaku di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada baris, tidak ada titik. Selepas daripada itu. Itu sebabnya kalau nak bicara tentang bid'ah ni tuan-tuan, bapa bid'ah, kalau bahasa kasar lah, bapa bid'ah tu Sayyidina Umar. Kalau kita terus nak ambil je tuan-tuan konsep makna bid'ah tu, siapa buat bid'ah, apa yang Nabi tak buat dipanggil bid'ah, dan setiap bid'ah tu sesat, dan setiap sesat tu masuk neraka. Orang yang pertama masuk neraka tuan-tuan Sayyidina Umar. Yang kedua Sayyidina Osman. Kerana mereka banyak membuat pembaharuan tentang Islam tuan-tuan. Bukan sengaja, tetapi untuk kepentingan kepada umat Islam, masyarakat Islam tuan-tuan. Sehingga hari ini. Cuba bayangkan tuan, 1400 tahun kalau tidak ada baris, tidak diusahakan untuk adakan baris, tidak diusahakan untuk adakan titik-titik Al-Quran ni tuan-tuan. Rasa-rasa boleh baca Quran tak? Hari ni yang dah ada baris, yang dah ada titik, siap lagi pula tuan-tuan, akhir-akhir ni pula tuan-tuan, setiap kalam ataupun kalimat-kalimat Quran tu ada warna-warni pula tuan-tuan. Ini ikhfa, hijau ni pula idgham, yang ni pula warna ungu, menunjukkan hukum-hukum tajwid tadi untuk mudahkan kita baca Al-Quran tadi. Tapi tak boleh juga baca. Tapi tak baca juga. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Itu tentang konsep bagaimana Al-Quran tadi dihimpunkan. Kemudian tuan-tuan, di mana pula beradanya ilmu tauhid, ilmu fiqah, ilmu tasawuf tadi tuan-tuan? Selepas daripada itu, ulama mula membukukan hadis Nabi. Yang kedua pula tadi Al-Quran. Yang kedua pula para sahabat mula membukukan hadis-hadis Nabi SAW. Sampailah satu zaman, iaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i. Ada 7 imam hadis yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian mereka mentashihkan hadis tersebut. Cuma syarat tashih itu berbeza-beza. Imam Bukhari mentashihkan syarat tashihnya begini. Itu sebabnya hadis-hadis yang ditashihkan oleh Imam Bukhari ni jauh lebih ketat syaratnya dibandingkan Imam Muslim. Imam Muslim pula jauh lebih ketat syarat-syaratnya untuk sahih sebuah hadis itu dibandingkan imam selepas daripada beliau diikutikan. Itu sebabnya disebut oleh para ulama, selepas daripada Al-Quran, satu kalam yang lebih sahih iaitu hadis-hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Kenapa? Kerana syarat Imam Bukhari itu terlalu ketat. Ketat tak ketat tuan-tuan dalam nak mensahihkan hadis, Imam Bukhari dia akan meneliti setiap periwayat, dia akan jumpa setiap periwayat hadis tersebut. Dia jumpa pula tuan-tuan, dia akan nilai macam mana pandangan mata orang tu, nampak kelabu ke tak. Kemudian nilai pendengaran dia dengar ke tak, sebab dia takut nanti orang tu salah dengar. Kemudian ingatan orang tu kuat tak kuat.
Itu sebabnya tuan-tuan, bila hadis tu lemah, jangan kita kata hadis tu terus ditolak. Tak. Kerana lemahnya hadis tu, kadang-kadang matan hadis okey, tak ada masalah. Tapi periwayat hadis tadi masalah. Perawi hadis, orang yang meriwayatkan hadis tersebut masalah, mungkin ingatannya lemah, dia pelupa. Imam Bukhari ni sampai tahap keras tak keras, syadid tak syadid, dia punya sahih hadisnya, sampaikan dia pastikan bahawa orang yang meriwayatkan hadis, perawi hadis tadi tidak makan kat kedai. Bagi dia, orang yang makan kat kedai ni, dia tidak boleh meriwayat hadis, ataupun hadis yang diriwayatkan adalah lemah. Sampai macam tu. Itu sebabnya tuan-tuan, Imam Bukhari ni di antara ulama hadis yang sangat ketat, ataupun syaratnya sangat ketat dalam nak meletakkan satu-satu hadis yang sahih. Itu hadis. Kemudian selepas daripada itulah tuan-tuan, selepas daripada penghimpunan hadis tadi, barulah datang selepas daripada itu dalam nak membukukan pula ilmu-ilmu Islam, fiqah, akidah. Dulu tak ada, memang dulu tidak ada nama fiqah, ilmu akidah. Dulu memang tidak dipanggil ilmu fiqah. Tapi tuan-tuan, bila dah dibukukan, lalu ulama' apa panggil? Membrandkan. Kalau bahasa kita, membrandkan. Dia membrandkan. Dia brandingkan. Ini ilmu tauhid. Tuan-tuan, jangan hari ni je baru, jangan kata hari ni branding. Dulu dah branding dulu dah. Ni himpunan ilmu ini yang membicarakan tentang bab ketuhanan, yang membicarakan tentang bab Nabi, sifat-sifat Nabi, dan membicarakan tentang susul jalur iman, apa semua tu. Para ulama pun membrandingkan, dinamakan ilmu ini dengan ilmu akidah, dinamakan juga ilmu ini ilmu tauhid. Jadi ilmu-ilmu pula yang dihimpunkan, yang membicarakan tentang ibadah, yang dibicarakan tentang munakahat, yang dibicarakan tentang muamalat, yang dibicarakan tentang jinayat. Semuanya tu tuan-tuan telah dihimpunkan, baru dah dibrandingkan, diletakkan jenama dengan nama ilmu fiqh. Begitu juga ilmu tasawuf. Siapa kata ilmu tasawuf tak ada? Ilmu tasawuf ni tuan-tuan, ilmu membicarakan tentang adab, tentang akhlak, melalui hadis-hadis Nabi SAW, melalui perbuatan Nabi, melalui kehidupan Nabi. Begitu juga yang disebut dalam Al-Quran. Siapa yang tak ada? Memang dalam Quran tak sebut ilmu tasawuf. Dalam Quran tak ada sebut ilmu akhlak. Tapi Allah Ta'ala sebut, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah Ta'ala telah mengilhamkan, letak dalam diri setiap manusia tu ada taqwa, ada keburukan, ada taqwa dalam diri kita. Ada benda baik, ada benda tak baik. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Dan sungguh berjayalah mereka yang zakkaha, yang membersihkan hati dia tadi. Yang membersihkan hati dia, orang ni orang berjaya. Ni bukan ilmu tazkiyah, bukan ilmu tasawuf. Ni tuan-tuan. Jangan mudah-mudah kita menafikan. Dulu mana ada ilmu, sibuk-sibuk zaman Nabi tak ada pun, semua cerita akidah, semua cerita Al-Quran, cerita hadis. Ulama' ni dia membukukan, membrandingkan tuan-tuan untuk memudahkan kita pada hari ni. Itu sebabnya kena balik pada ulama'. Dia brandkan. Siapa kata tak ada benda-benda tadi? Datanglah ilmu nahu, saraf, bayan, badi', mantik, ma'ani. Semua tu tuan-tuan. Makulat, apa macam-macam istilah ilmu. Yang mungkin kita tak jumpa lagi pada hari ini tuan-tuan, disebabkan kejahilan yang berlaku di kalangan kita terlalu. Ini dia tuan-tuan. Jadi secara umumnya isi kandungan Al-Quran ini mengandungi akidah, sifat-sifat Allah, kewajipan mengesakan Allah SWT dalam ibadah, memohon pertolongan Allah SWT dengan doa, pedoman mencari hidayah agama yang benar dan juga lurus, serta menghindari daripada jalan yang terpesong. Itu tuan-tuan. Kemudian nama-nama surah. Nama-nama surah. Surah Fatihah ni dipanggil juga sebagai suratul salah. Dipanggil suratul salah. Di sini tuan-tuan, ulama meletakkan 12 nama. Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi menyebutkan bahawa suratul Fatihah ini dipanggil diletak sebagai 12 nama. Yang pertama dipanggil suratul salah. Surah sembahyang. Kenapa dipanggil suratul sembahyang? Ataupun dipanggil suratul salah? Nanti balik tuan-tuan, kita panggil. Okey anak-anak semua, kita buka majlis dengan suratul salah. Orang pelik dengar. Tapi tak salah. Kerana suratul Fatihah ini dipanggil juga sebagai suratul salah. Kerana Nabi SAW dalam satu hadis qudsi, Nabi SAW bersabda,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Sembahyang dibahagikan antaraku dan hamba-Ku kepada dua bahagian. Sembahyang dibahagikan. Maksud sembahyang dekat sini salat. Qasamtu salata, salah kat situ dalam hadis kursi sebut salata itu dengan makna Fatihah. Allah Taala bahagikan Fatihah ni di antara Allah dengan di antara kita. Apa maksudnya dibahagikan di antara Allah dengan antara kita? Bila kita sebut dalam tafsir Munir, dalam tafsir Ibnu Katsir, ulama ada bahaskan tentang masalah qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Apa yang dimaksudkan Allah Ta'ala bahagikan di antara Allah dengan kita? Iaitu Allah Ta'ala kata apa? Dalam tafsir sebut menyebutkan bahawa bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-pujian bagi Allah, lalu Allah Ta'ala menjawab. Setiap suratul Fatihah ataupun ayat Fatihah yang kita bacakan tadi, kita alunkan pada Allah SWT, maka Allah Ta'ala ada jawapannya setiap ayat yang kita bacakan tadi. Itu sebabnya disebutkan bahawa baini wa bainak, dibahagikan. Maksudnya bila kita baca saja suratul Fatihah tadi, Allah SWT sendiri akan menjawab setiap ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Itu dipanggil suratul solah. Solah bermakna Fatihah. Dan juga dipanggil juga sebagai suratul Alhamd. Alhamd, puji-pujian, kerana disebut dalamnya perkataan Alhamdu. Dalam suratul Fatihah itu ada sebut Alhamdulillah, Alhamdu. Jadi akhirnya dipanggil juga sebagai suratul Alhamdu. Namakan suratul Fatihah sebagai suratul Alhamdu bermakna dengan makna puji-pujian dalam tu. Dinamakan juga sebagai Fatihatul Kitab. Ini ma'ruf. Cukup terkenal lah di kalangan kita, dipanggil sebagai Fatihatul Kitab. Kita mulakan majlis dengan Fatihatul Kitab. Kerana ia merupakan pembuka bacaan Al-Quran secara lafaz dan tulisan, dan juga iftitah ataupun pembuka kepada sembahyang. Bukan hanya sekadar bila buka saja Quran kita jumpa tulisan suratul Fatihah yang membicarakan tentang suratul Fatihah, tapi dalam masa yang sama juga dia pembuka kepada isi kandungan Al-Quran, dan dia juga pembuka kepada solat. Quran dengan solat dua benda yang sangat agung, sangat besar. Solat, ibadah solat, dan juga Al-Quran, dua benda yang besar. Jadi tuan-tuan, dia dipanggil Fatihatul Kitab, pembuka, bukan hanya pembuka kepada Al-Quran, tetapi pembuka juga kepada solat. Bila kita berdiri, takbiratul ihram, niat, lalu rukun selepas daripada itu ialah membaca Fatihah. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita belajar fiqah, kalau kita belajar fiqah tuan-tuan, ada ulama meletakkan yang pertama sekali tuan-tuan berdiri tegak. Yang biasa kita jumpa berdiri tegak. Berdiri tegak ni salah satu daripada rukun solat. Kemudian takbiratul ihram. Selepas takbiratul ihram tuan-tuan, niat. Niat. Kemudian selepas daripada itu barulah Fatihah. Tak ada pun dulu. Siapa kata dulu? Tapi disebut oleh para ulama ini sebagai pembuka. Macam kita lah tuan-tuan. Kita nak masuk rumah orang. Ni yang disebut dibahas oleh para ulama. Kita masuk rumah orang, kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk, duduk tuan-tuan. Apa kalam pembukaan kita? Biasanya kita tanya, apa khabar, sihat? Macam itulah. Nak tak ada, memang kena masuk dulu rumah. Tak adanya orang dekat pintu rumah tu, belum masuk lagi, dia terus sembang, buka mukadimah perkataan. Dia tak. Dia masuk. Jadi kita dalam sembahyang, kita kena masuk dulu. Masuk jurus dulu tuan-tuan. Bunga-bunga dia apa semua dah selesai, barulah kita berbicara dengan Allah SWT dengan Fatihatul Kitab tadi. Itu yang dikatakan pembuka bagi sembahyang. Masuk pembuka ni tuan-tuan, kalau orang masuk mengisik Minang ni tuan-tuan, macam orang tua-tua dululah. Buka kata dengan, kalau orang Melaka orang Melaka kata apa tuan-tuan, dibuka dengan pantun. Pantun. Kita orang Islam ni tuan-tuan, pembuka kata kita dengan baca suratul Fatihah. Ni dia. Dinamakan juga sebagai Ummul Kitab, induk bagi kitab. Ummu dengan makna mak. Mak ni induk. Induk kita kepada kitab. Segala isi kandungan Al-Quran itu terkandung di dalam suratul Fatihah. Itu dipanggil Ummul Kitab.
Mengikut pandangan majoriti ulama kerana Rasulullah SAW bersabda Alhamdulillahi ummul Quran wa ummul kitab was-sab'ul mathani. Alhamdulillah adalah ummul Quran. Nabi SAW sendiri sebut Alhamdulillahi rabbil alamin, ini juga sebagai ummul Quran. Nabi kata juga, dipanggil juga sebagai ummul kitab. Dan dipanggil juga sebagai sab'ul mathani. Itu yang dipanggilkan juga ummul Quran. Induk ibu bagi Al-Quran. Dipanggil ummul kitab, dipanggil juga ummul Quran. Ummul kitab satu, ummul Quran satu. Itu lain-lain. Disebut sebagai masani kerana ia dibaca dalam setiap sembahyang, setiap rakaat. Sab'ul masani. Dipanggil sab'ul masani kerana setiap rakaat sembahyang dibaca suratul Fatihah. Dipanggilkan juga, dinamakan juga suratul Fatihah ini Al-Quranul Azim kerana terkandung di dalamnya seluruh ilmu dan objektif asasi Al-Quran. Dipanggil Al-Azim. Al-Azim. Al-Quran Al-Azim. Jadi kita mulakan majlis kita dengan Al-Quran Al-Azim. Al-Quranul Azim. Dipanggil juga Al-Quranul Azim kerana apa? Kerana segala ilmu itu ada terkandung di dalam suratul Fatihah. Dipanggilkan juga sebagai syifa kerana sabda Nabi SAW. Nabi sebut Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'. Pembuka kitab adalah penyembuh segala penyakit. Ini Nabi sebut. Fatihatul Kitab syifa'un min kulli da'. Pembuka kitab adalah penyembuh bagi segala penyakit. Dan dipanggil juga Ru'yah Jampi. Dipanggil juga sebagai surah Jampi. Kerana Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang menggunakan suratul Fatihah untuk menjampi penghulu sebuah kampung pada zaman beliau masih hidup. Ma adraka annaha ruqyah. Anda tidak tahukah bahawa ia suratul Fatihah adalah jampi yang mujarab. Ini ada kisah tuan-tuan. Ada kisah. 3 orang sahabat Nabi SAW ni tuan-tuan. 3 sahabat Nabi ni dia pergi bermusafir. Yang ni panggil ruqyah ni. Ya. 3 seorang sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia pergi musafir, sampailah waktu, perjalanan mereka ni sampailah satu ketika terbenam matahari, nak masuk waktu malam. Dia orang ni tuan-tuan, bila kata terbenam, berhenti, sampai satu kampung. Jadi dia minta izin kepada penduduk kampung untuk malam tu tumpang tidur, kalau bahasa kita. Jadi 3 sahabat tadi minta izin untuk tumpang tidur dekat kampung tu, beristirahat. Jadi pada awalnya tuan-tuan, penduduk tadi tak izin, dia tak bagi. Tu 3 orang sahabat Nabi SAW tadi tumpang tidur. Jadi sahabat tadi minta lagi, minta mengayu, yalah nak tidur kat mana. Jadi akhirnya penduduk tadi tuan-tuan, dia kata apa? Boleh kami izinkan kau nak menumpang tidur, tapi dengan syarat. Dengan syarat dia kata, engkau mesti ubatkan ketua kampung kami. Sebab ketua kampung tempat mereka duduk tu, tuan kabilah tersebut, ketika tu dalam keadaan sakit, ketua kabilah tadi. Sakitnya sakit yang sampai tak bangun lah. Baring. Jadi akhirnya tuan-tuan, sahabat tadi pun menyahut, 3 orang sahabat tadi menyahut, okey baiklah, kami cuba, dia kata. Dengan izin Allah. InsyaAllah kami cuba. Jadi penduduk kampung tadi pun bawa lah 3 orang sahabat tadi pergi ke rumah ketua kabilah. Diketuk pintu, diwaris keluarga ketua kabilah buka pintu dan mereka pun ceritakan tentang perihal tu. Jadi sahabat tadi disuruh masuk, duduk tepi ketua kabilah dalam keadaan tak sedar. Jadi sahabat tadi, 3 orang tadi tuan-tuan, kan setiap 3 orang yang keluar Nabi perintahkan supaya dilantik seorang ketua. Setiap kita bermusafir tuan-tuan 3 orang, Nabi perintahkan diangkat seorang ketua. Jadi kita kalau dalam keluarga ni tuan-tuan tak payahlah. Dah tentulah abah lah ketua. Tapi kalau mak nak jadi ketua tak ada masalah. Itu bincanglah dengan abah. Tapi kebiasaannya tak perlulah sampai nak buat mesyuarat besar. Abang kita nak balik kampung. Siapa yang perlu diangkat jadi ketua? Dah tentulah suami. Jadi ni kalau sahabat ke apa tuan-tuan. Kenapa nak mudahkan untuk meletakkan satu-satu hukum atau tindakan? Jadi ketua daripada 3 sahabat ni tuan-tuan, dia pun berusahalah minta kepada keluarga tuan rumah
secawan air. Dia minta secawan air daripada keluarga rumah tadi. Lalu keluarga rumah tadi datangkan secawan air. Lalu dia baca. Setengah daripada air tadi tuan-tuan, disapukan ke muka, kepala tadi, dilumuhkan, kalau bahasa kita dilumuh. Lumuhkan ke muka, kemudian di kepala, kemudian setengah lagi diminumkan kepada tabib tadi. Biiznillah, dengan izin Allah SWT, tuan-tuan, baik. Ketua kabilah tadi baik. Dan akhirnya mereka diizinkan untuk tidur ataupun beristirahat pada malam tu di rumah ketua kabilah tadi. Jadi bila besok harinya tuan-tuan, dia nak sambung balik safar mereka, bukan hanya sekadar dapat tumpang tidur malam tu. Bahkan besoknya riwayat menyebutkan 30 ekor. Ada riwayat sebut 40 ekor. Ada setengah riwayat kata 50 ekor kambing tuan-tuan. Ketua kabilah tadi hadiahkan kepada 3 orang sahabat Nabi SAW. Jadi cerita ni sampailah mereka pun teruskan perjalanan, bawa kambing-kambing tadi balik ke Madinah tuan-tuan. Sampai di Madinah, cerita mereka ni tersebar sampai ke telinga Nabi SAW. Jadi bila Nabi dengar saja, Nabi pun panggillah 3 orang sahabat tadi. Dipanggil 3 orang sahabat tadi, Nabi pun tanya. Ini Nabi tanya, ma adraka annaha ruqyah. Riwayat menyebutkan tuan-tuan, 2 orang lagi yang bersama tadi tuan-tuan pun tertanya-tanya juga, apa yang dia baca ni sampaikan boleh sembuh. Jadi bila sampai ke telinga Nabi, Nabi panggil dua orang tadi pun, dia tak bertanya. Dia senyap aja. Sampailah kepada Nabi, barulah bila Nabi tanya apa yang kau baca, apa yang kau ruqyah, apa yang kau jampi, sehinggakan boleh sembuh ketua kabilah tadi dan dapat pula hadiah 30 ekor kambing tadi. Jadi 2 orang tadi pun baru buka mulut. Kau baca apa, dia kata. Ketika tu barulah ketua safar tadi ataupun sahabat tadi ceritakan, aku hanya membaca suratul Fatihah. Aku hanya membacakan suratul Fatihah. Itu yang Nabi kata, suratul Fatihah ini adalah suratul jampi ataupun suratul ru'yah. Dia dipanggil juga sebagai asas. Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, asas semua kitab samawi adalah Al-Quran, asas Al-Quran adalah Fatihah, dan asas Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuan-tuan. Dipanggil juga sebagai suratul asas. Kerana setiap kitab, Ibn Abbas kata apa? Setiap kitab samawi. Kitab samawi ni tuan-tuan, kitab yang datang, diturunkan oleh Allah SWT daripada langit. Kitab samawi dipanggil kitab yang turun daripada Allah ni, daripada langit ni tuan-tuan, dipanggil kitab samawi. Kitab langit. Kitab langit ada berapa? Banyak. Cuma yang wajib kita imani ada 4. 4 yang wajib kita imani, dan yang wajib kita beriman dan beramal 1. Yang wajib imani ada 4. Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Tapi yang wajib kita beriman dan juga beramal, menjadikan rujukan, iaitu Al-Quran. Kerana ini Nabi kita. Nabi kita punya syariat hari ini. Jadi memansuhkan kitab-kitab terdahulu. Tapi bukan memansuhkan kitab terdahulu terus kita tak mengimani. Tak, wajib kita mengimani. Cuma wajib beramal pada hanya 1, iaitu Al-Quran. Jadi kitab samawi ni tuan-tuan, semuanya itu terkandung di dalam Al-Quran. Segala isi kandungan kitab-kitab samawi itu asasnya ada dalam Quran. Dalam Al-Quran tu pula tuan-tuan, asasnya itu ada di dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah tadi pula asasnya, terasnya pula tuan-tuan ada pada basmalah. Itu sebabnya kita dituntut supaya memperbanyakkan menyebut basmalah. Dan setiap perbuatan kita dituntut supaya dimulai dengan basmalah. Kullu amrin zibalin la yabda' bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Tiap-tiap urusan yang tidak dimulai, kullu amrin zibalin la yabda' bi bismillah. Tiap-tiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan tadi ataupun perbuatan tadi akan terputus. Maksud terputus kat situ, Allah Ta'ala tidak bertanggungjawab di atas perbuatan tadi. Itu berhati-hati. Dia dipanggil juga sebagai suratul wafiyah. Suratul wafiyah, iaitu yang memenuhi keperluan kerana ia tidak boleh dibahagikan dan diringkaskan. Jika dibahagikan suratul Fatihah kepada 2 bahagian di dalam 2 ayat, maka mengikut pendapat majoriti ulama, hukumnya adalah tidak boleh. Maksudnya ayat yang sempurna. Bila sebut je suratul Fatihah tuan-tuan, kita tak boleh baca setengah-setengah. Mesti dibaca daripada basmalah sampailah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mesti baca sempurna.
Kecuali kita menafsirkan satu-satu ayat tu, mempelajari satu ayat, tak ada masalah. Cuma untuk mendapatkan kesempurnaan dalam suratul Fatihah tadi, mesti dimulai dengan basmalah dan diakhiri dengan waladdallin. Dia tak boleh kita baca macam qul a'udzu birabbin nas, tak ada masalah. Qul a'udzu birabbin nas sendiri tuan-tuan, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Kemudian kita rokok, naik rakaat kedua kita sambung balik. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi suratul Fatihah tuan-tuan baca rakaat pertama setengah, kemudian baca setengah lagi pada rakaat kedua tuan-tuan, tak sah solat. Kerana kesempurnaan suratul Fatihah itu bermula dengan basmalah dan diakhiri dengan waladdallin. Tidak sebagaimana surah-surah lain. Surah-surah lain tuan-tuan, apa sekalipun surah, tuan-tuan boleh baca sebahagian surah dan sebahagian lagi tuan boleh baca pada rakaat yang lain. Tak ada masalah. Terpotong-potong. Kerana dia ada maksud-maksudnya. Kerana suratul Fatihah ni tuan-tuan, dia tidak akan sempurna maksudnya, tidak akan capai ataupun mencapai kesempurnaan maksud kecuali dengan dibaca secara sempurna. Dipanggil juga sebagai Al-Kafiyah, yang memadai kerana ia telah memadai daripada segala yang lain, manakala segala yang lain tidak memadai melainkan dengannya. Suratul Fatihah dipanggil juga Suratul Kafiyah, surah yang memadai. Maksudnya bila kita baca Suratul Fatihah ni tuan-tuan, dah cukup dah, memadai semua sekali, mengandungi semua sekali isi kandungan Al-Quran. Tetapi surah lain kalau kita baca, kalau dikatalah bicara tentang sifat orang mukmin, itu hanya berbicarakan tentang sifat orang mukmin, tidak dibicarakan benda-benda yang lain. Tapi suratul Fatihah kalau kita baca, itu terkandung semua sekali tuan-tuan, baik sama ada orang beriman, orang kafir, orang munafik, semua sekali terkandung. Kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada suratul Fatihah. Inilah nama-nama surah Al-Fatihah, namanya yang masyhur ialah Al-Fatihah, Ummul Kitab, Sab'ul Mathani. Maksud kalimah surah di sini ialah sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Sebanyak 3 ayat ataupun lebih dengan namanya yang tertentu diketahui dengan jalan riwayat yang sabit, iaitu pasti. Jadi tuan-tuan, yang terkenal iaitu dipanggil suratul Fatihah ataupun Ummul Kitab ataupun Sab'ul Mathani. Dinamakan surah kenapa? Surah tu adalah himpunan daripada ayat-ayat. Lalu himpunan ayat tadi dipanggil dipanggil surah. Namanya Fatihah saja, Fatihah. Surah adalah himpunan daripada ayat-ayat. Himpunan ayat-ayat dipanggil surah. Kemudian nama tadi yang kita sebut pada awal tadi dipanggil Salah, Alhamdu, Al-Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Azim, Syifa, Ruqyah, Al-Asas. Jadi panggil Suratul Asas. Bukan Suratul Asas. Suratul Asas. Alif sin asas. Surah itu adalah himpunan ayat-ayat. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Jadi itulah sebagai mukadimah pertemuan kita untuk pengajian ataupun pembacaan kita kitab Tafsir Jalalain. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan baca kitab ini setiap hari pukul 9.30 pagi tuan-tuan. Kecuali kalau saya ada kelas-kelas lain, macam contoh ada kuliah muslimat pukul 9.30, barulah kita akan baca. Saya akan online juga, tapi kita akan baca kitab yang berhubungan dengan kuliah muslimat tersebut. Tapi kalau tak ada, insya-Allah setiap pagi tuan-tuan, saya online akan membaca kitab Tafsir Jalalain. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni dekat kedai kitab ataupun Shopee. Di zaman-zaman COD, Shopee tuan-tuan boleh dapat. Harga tengok lain harga dia. Saya pun tak boleh cakap. Saya beli semalam pun 120. Dulu kita ngaji kitab Tafsir Jalalain ni bahasa Arab 4 jilid. Tu yang sebab nak baca balik kitab ni supaya boleh kita ingat-ingat balik dan boleh kita rujuk balik apa yang kita lupa dalam kitab tafsir Al-Quran, supaya hati kita sentiasa dekat Al-Quran. Kita nak baca Quran macam sahabat, macam para ulama, macam orang soleh tuan-tuan, satu hari satu juzuk, susah. Tapi setidak-tidaknya tuan-tuan tiba masa untuk sama-sama kita membaca dan juga mencari maksud yang sebenar di sebalik daripada tafsir yang kita Al-Quran yang kita baca, insya-Allah. Itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Yang baik itu daripada Allah SWT. Kita mohon pada Allah SWT, Allah Ta'ala berikan kebaikan, berikan kefahaman, berikan kita kekuatan, berikan istiqamah tuan-tuan. Istiqamah. Takut angat-angat tiap ayam hari ni saya baca, esok tak ada mood nak baca. Jadi kita harapkan kita terus istiqamah biarlah sampai kita mati. Walaupun kita tidak bersua muka dalam kelas-kelas, tapi setidak-tidaknya kesempatan yang Allah Ta'ala berikan lagi dengan online live Facebook ni tuan-tuan, InsyaAllah kita harapkan ada kebaikan
daripada sedikit perkongsian ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya tuan-tuan. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan seterusnya. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.